yang ada bagi malam tadi tu. Yang cikgu bagi tu Ha. Dia punya jawapan nanti saya apa ni? Okay. Bagi. Nak buat lah. Boleh je. So maknanya pukul 8 ni kelas apa Nafis dengan Koyum dengan Aidil lah Okay. Boleh buat revision je. Revision coordinate geometry. Okay. Alright. Tak apalah ini hashtag ni tak apalah sambung aja kan. Okay. Nanti pukul 8 nanti diorang boleh pergi ni. Sebab my account Google ni dah expired Nak buat semua tak boleh Dia dah expired kan. Boleh yang ini je. Okay, boleh Adil Alright. Alright. Boleh download kan? Dah boleh download daripada tu kan? Nanti IPMU lah untuk the apa jawapan dia tu. Okay, boleh Alright. Boleh. Alright. Okay. So now kita sambung. Kita nombor 1 ni nak bincang ke nak try guys? Ya? Nak bincang ke nak try? Bincang Alright. So kita tengok soalan nombor 1 ni. Diagram 6. Okay. Untuk paper 1 punya. Macam ni lah. Lebih kurang macam ni lah soalan yang saya akan tanya. Maksudnya. Untuk semua soalan revision ni lah. Okay. Untuk soalan semua revision ni. Diagram 6 shows a straight line PQ. Extended to R. The equation of PQ. Okay. Dia bagi X. Itulah yang ini kan. Okay. Dia bagi yang ini. Find the gradient of PQ in terms of H and K. Find the gradient of PQ in terms of H and K. So dia macam tu je. Okay, apa formula yang gradient yang kita boleh dapat daripada general form ni, intercept form ni. Apa yang kita boleh dapat? Guys? Anyone? Apa yang kita boleh dapat? Negative intercept Y over negative N over intercept X. Alright, very good. Okay, so M, dia nak gradient kan? Gradient PQ. Okay, in terms of H and K. So, negative K. Sebab yang ini ni, okay, negative K Sebab ada tolak kat situ. So, jangan confuse. Itu sebenarnya, ini kita boleh ambil, kita boleh simplify X over H tambah. Okay, tambah Y over negative K. Okay. Sebab tu, alright, saya ambil yang ini adalah okay, negative K sebab yang ini, negative K. So ada setengah pelajar tu dia takut confuse kan. Okay, so ini over negatif kat tengah, lepas tu H. So kita dapat MPQ, gradient of PQ sama dengan positif K over H. So ini je jawapan dia yang dia nak. Bukannya nilai. And then dia suruh express H in term of P. In term of P. Oh, yang ini. Kita dapat ni kan. Okay, so macam mana express H in term of P? Right. Okay. So dia tanya yang ini. So macam mana kita nak macam mana kita nak carikan dia. Alright. So kita ada gradient. Kita ada gradient PQ. Alright. Gradient PQ tu dia collinear collinear dengan QR. So PQ dengan PR tu sama dengan gradient of PQ. Okay, so macam mana kita nak cari ni? Macam mana kita nak cari ni? Kalau kita tengok dekat sini, gradient MPQ sama dengan K.
K over H. Alright, K over H. Lepas tu, macam mana nak cari gradient dia tu? Okay. So, kita ada P, K dengan L. Alright. So, berapa titik Q ni? Berapa titik, apa titik Q dan apa titik K? Anyone? P ni adalah y-intercept. So, berapa dia punya, apa dia punya titik dia? Ha? Q kosong. Kita boleh dapat tu. Kita boleh dapat titik. Tapi bukan nilai lah. Kosong negatif K. Okay. Kosong negatif K. Sebab daripada sini yang kita boleh dapat. Okay. Negatif K tu adalah y-intercept. Okay. Manakala X tu adalah dia punya X-intercept. So daripada situ kita boleh interpret intercept form ni lah. So ini H0. So dia suruh in term of K kan. In term of H dan K. H dan P. So kita ambil cukup lah. Kita ambil dua ni. Alright. So M PQ sama dengan M PR. Tak nak PR lah. QR. So sama dengan K over H. K over H sama dengan, so kita carilah. So ada dua titik ni kita gunakan untuk menggunakan formula gradient. Okay, 2K tolak kosong over P minus H. Kita balik kepada soalan H in term of P. H in term of P. So kita kena simplify lah. Okay, yang ini naik jadi darab. So K darab P minus H. Yang H ni darab kat sini sama dengan 2K darab H. Macam tu. Okay. Alright. And then kita expand. Okay, kita expand. Alright. Lepas kita dapat KP tolak KH sama dengan 2KH. Alright. KP. So, ini kita pindah ke kanan lah. Alright. Sebab dia like term. So, KP sama dengan 2KH tambah KH. So, dapat berapa tu? 2KH dapat berapa? 3KH. Okey, so dapat 3KH sama dengan KP. Alright. Lepas tu kita pindah lah. Pindah 3K ni pindah ke sini. Jadi bahagi. Dia jadi bahagilah. Right. Okey. Lepas tu kita continue. H. Sebab dia nak H in term of P kan. So KP over 3K. Alright. Betul tak? Macam ni jawapan dia. Betul tak jawapan dia macam ni? K dengan K boleh potong. Apa boleh potong? K ni boleh dipotong. Therefore, H sama dengan P over 3. Macam tu maksudnya. Okay. K, P over 3. Okay. So, mana yang tak apa ni? Ini soalan nombor 1 yang kita bincangkan. Siapa yang baru masuk tu. Okay. Alright. Okay. Kemudian, cuba tengok soalan nombor 2. Nombor 2 ni pun. Okay. So, dia buat macam ni pula. Nombor 2. Nombor 3. Nombor 2 ni. Nombor 2. Area. Enclosed by the equation yang ini. Macam mana tu? Sekejap.
Ini pergi dekat mana? Okey, ni macam mana ni nak buat ni? Soalan nombor 2. Nampak macam senang, simple je soalan dia. Tapi tapi tu apa? Tapi dia ada modulus dekat X dengan Y. Macam mana tu kita nak selesai tu? Apa yang maksud dia tu? Macam mana tu? Find the area enclosed. Area enclosed. So kita ada ni kan. Bila ada modulus, okay, kita nak buang modulus tu apa kita akan dapat? Untuk X exist. Apa yang kita akan dapat? Okay, so kita akan dapat 2. Untuk X exist kita dapat 2 lah. So 6X tambah positif 6X tambah 2Y sama dengan 18. Or negatif 6X tambah 2Y sama dengan 18. Okey, maknanya kita ada 2 persamaan. Kita ada 2 persamaan 2 persamaan garis lurus. Okey? So kita bolehlah cari apa nilai X dan apa nilai Y. Okey. So kita nak cari titik X untuk yang pertama ni. Okey, when X equals to 0, so 2Y sama dengan 18, Y sama dengan 9. So untuk titik ni adalah 0, 9. Sebab dia suruh area enclosed by the equation yang ni. Area, maknanya kita nak cari kalau kita untuk X exist ni, okay, ada 2. Kalau Y exist, mesti ada lagi 2. So that means kita nak cari quadrilateral. Sebab ada 4 titik yang kita boleh dapat daripada equation ini sahaja. Daripada equation ni kita boleh dapat 4 points. Okay, so kita tengok yang X exist punya dulu. Okay, lepas tu kalau katakan yang kedua pula, when X equals to 0, okay, and then 2Y 2Y X equals to 0 ke? Kalau X equals to 0 dapat sama juga. Okay, when Y equals to 0, cuba kita Y equals to 0, okay, so kita dapat negative 6X equals to 18. Okay, X equals to negative 3. So untuk titik ni kita dapat negative 3, 0. Kita tak boleh letak X sama dengan 0. Kalau X sama dengan 0, sama kita dapat yang ini. So kena bijak sikit lah. Okay, now kita nak tengok pula untuk Y exist. Untuk Y exist, kita ada titik apa? Alright, untuk Y exist, kita ada titik apa? Alright, kita ada titik positif XY 6X, okay, plus minus 2Y plus 2Y. Okay, so positif 6X minus minus 2Y equals to 18. Okay, ini untuk 6 positif. Okay, ni. Alright. So kita let's say 6 negatif, positif 6Y. Okay, or alright, so ini negatif 6X minus 2Y sama dengan 18. Macam tu.
Right? Ini untuk Y positif, ini untuk Y negatif. Macam tu. So kita cari jugalah when X equals to 0. Okay, negatif 2Y sama dengan 18. Okay, 3. Tak boleh. Kita akan dapat negatif 3 juga. Okay, so kita tak boleh letak X sama dengan 0. Kita letak Y sama dengan 0. So kita dapat negatif 2Y sama dengan 18 and then Y sama dengan negatif negatif 3 juga. Negatif 3 lah, betul lah. So kita dapat X sama dengan Y equals to 0, 6 sama dengan ni. Okay, kejap. Dah confused lah. 30 Y equals to 0, so X. Okay, Y 0, so dapat 3X. 6X, Y 0. Alright, Y 0. Kalau Y 0, X 6X sama dengan ni, so dapat Y sama dengan 3. Kan? Okay, positif 3. So, point yang kita dapat X sama dengan X sama dengan 3. Yes, X sama dengan 3. So, kita dapat 3, 0. Macam tu. Yang ini pula, when X equals to 0, alright, kita dapat negatif 2Y sama dengan 18, Y sama dengan negatif 3. So, kita dapat titik 0, negatif 3. So, kita dapatlah 3 titik ni. Kalau kita letakkan dekat dekat part CX dengan part CY untuk 0, 9. 0, 9. So, sini 0, 9. Okay. Lepas tu, negatif 3, 0. So, sini negatif 3, 0. And then 3, 0. So, 3, 0. And 0, negatif 3. So, ini negatif 3. Sir, bukan 9 kan? patut negatif 9. 9 Okay, 9. Sorry. So, 0, negatif 9. Apa dia? Tak apa. Ha? Tak ada. Sebenarnya saya tak faham kenapa nak menulis tu. Nak apa? Menulis tu. Sebab kenapa dekat y-axis dua-dua is negative 2y? Okay, dia equation ini lah. dengan ini sepatutnya dengan, so ini negatif, so ini pun negatif. So dia sebenarnya dua ni yang ini. Dua-dua tu negatif. Kalau ini dua-dua positif, ini dua-dua negatif. Dia macam ni susunan dia. Alright. Lepas tu kalau yang ini X negatif, Y positif. Yang ini pula, okay, persamaan ni kalau ini 6X tu positif, Y tu negatif. Nampak tak? Dia opposite. Okay, thank you. Sebab kita nak cari plus minus untuk X axis dengan Y axis. Macam tu. Okay. Alright. So kita dapat 4 titik lah ni. Okay. 4 titik yang ini. Macam ni Okay. So kita dapat 4 titik ni lah. Yang ini. So kita carilah luas quadrilateral ni. Luas quadrilateral ni. So kita buat. Faham? Faham tak? So macam mana nak cari area? So area sama dengan setengah darab modulus lah. X1, X2, X3, X4 and then ada X1 semula.
Ini Y1, Y2, Y3, Y4, Y1 balik. Faham? So cari sendirilah. So kamu cari sendirilah benda tu. Okay. So rasanya untuk yang baru masuk tu, untuk yang baru masuk tu, kamu dikehendaki kelas IN dan kelas. Saya bagi arahan dekat ni kelas IQ perlu masuk ke kelas Aidil. Aidil ada bagi link tak? Oh, ada dah. Okay. So, mana yang bukan kelas saya yang masuk dalam Meet sekarang ni, okay, boleh masuk ke kelas Aidil dan dia boleh left. Boleh tak? Okay, bye. Bye, sir. Thank you, sir. Yang bukan Bye, yang sir. bukan kelas saya kelas IN dengan IQ boleh ni Alright. Boleh Thank you, sir. pergi ke ni. Alright, thank you. Okay, kita bagi masa 2 minit lagi untuk ni untuk yang lain-lain tu masuk. Sekarang ada berapa orang Sekarang ada berapa orang 67 orang. Mana yang tak berkenaan tu, alright, sila pergi ke ni Okay, boleh pergi ke ni. Boleh pergi ke mana? Kelas CS Aidil. Dah ada tak? Semua, adakah ini kelas 1 Ibnu Batuta, Ibnu Khaldun, Ibnu Sina dan Ibnu Stufail? Ya. Yes, sir. Ya So IB berapa orang? IB. Jumlah IB berapa orang? 22, sir. 22. 22. IK 21. 21. Okey, IN 23. IN berapa? IN. Guys, IN berapa orang? Seorang pun boleh tak tahu. IN. Tak ada IN. IS. Ibnu Sina. Ibnu Sina berapa orang? 22 kan? And then Tufail 21. So sepatutnya semua 86 orang. Sepatutnya yang hadir 86 orang baru 69 orang. Aduh maai. Korang ni. Jumlah sepatutnya 86. Lah mentang-mentang revision semua dah pandai kan? Hashtag kelas hashtag 30 minit tu pun 30 minit pun korang tak datang sebab buat revision. Lagilah kelas macam ni kan. Semua dah pandai semua. Alright, so kita mulakan dengan bacaan doa. Siapa nak baca doa? Anyone? Siapa nak baca doa? Siapa nak baca doa? Boleh, sir. Boleh? Boleh. Siapa tu?
Hazwan. Azwan. Okey, so kita mulakan kelas kita dengan bacaan doa. Semoga pembelajaran kita mendapat hikmah dan keberkatan dari Allah SWT, insya-Allah. Baca doa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Amin. Alright, thank you Azwan. Alright. Okay. Okay, lagi sekali saya peringatkan, okay, sepatutnya kelas hari ini ada 4 kelas sahaja. Sebab mulai hari ini kita akan pecah kelas Okay, yang 4 kelas tu 1B, 1K, 1S dan 1T ni satu pula. I. IB, IK, IS, IT, alright. Kelas saya IN dan IQ, kelas se-ideal. Okay. So itu inilah dan kita akan hari ni dengan Isnin ni kita akan buat revision. Petang ni alright, YT ni lah petang ni YT akan ambil alih lah Smart Pierce. Okay, saya tunggu YT. Right, saya tunggu YT untuk apa ni? Untuk beri untuk buat kelas tambahan dengan saya dengan latihan yang ada tu, tapi hampir semua ke laut ke dalam je, entah apa nak lokit masa apa tu. So petang ni pandai-pandailah kau nak bincang. Jangan buat bagi ajaran sesat sudah. Okey, so kita tengok soalan nombor 4. Okey, soalan nombor 4. Okey. Diagram 2 shows 2 straight line on a Cartesian plane. Oh guys. Tahu tak mana saya dapat soalan revision ni? Syafiqah Syakirah. Ya Allah. Aku tanya tak ada susah betul gua nak respon ni Bila saya panggil nama, please respond, open your mic. Okay? Bukannya kalau apa ni, kecuali dah memang mic kamu rosak, kalau kau menipu, itu antara dosa kau dengan aku, memang aku tak maafkan lah. Dengan Tuhan kau boleh mohon keampunan. Tuhan tu Maha Pengampun. Tapi dengan aku ni, aku ni manusia, bukan Nabi. Memang aku tak maafkan lah kalau menipu. Ini cerita pasal mic ni. Bukan cerita lain lagi. Sebab apa saya nak ajar kau orang berjujur. Alright. Syafiqah Syakirah, kat mana saya dapat soalan ni? Soalan Cambridge. Astaghfirullahalazim. Apa benda lah kau ni. Okey, Amanina Putri. Mana saya dapat soalan dan kita nak revise ni? Yes, sir. Mana soalan yang mana saya dapat soalan ni? Dari mana saya dapat soalan ni? Trial SPM. Yelah. Dari mana kau dapat? Salah pula soalan saya. Handout revision ujian selaras 2. Bila saya bagi? Hari Ahad. Astaghfirullahalazim. Kau biar betul weh. Kau buta ke apa ni? Bukan malam tadi ke saya ada bagi tu? Yang ini ni apa ni? Weh, yang ini ni. Kau perasan ke tak perasan ni? Tak, saya ingat yang ni sebab modul yang untuk hari Ahad pun ada juga soalan ni. Memanglah. Saya ya? ambil daripada sini juga. So, cuba tengok kalau kamu betul download, yang daripada modul hari Ahad tu, dia 10 soalan je. Cuba kau tengok ini sampai berapa soalan ni? 35 soalan. Itulah lain kali overview dulu. Apa yang saya bagi apa semua memanglah bertindan-tindan. Sama, soalan ni memang sama. Kan?
Alright, so boleh ambil malam tadi saya baru bagi semua ni 35 soalan. Dan susah sangat, kalau susah sangat korang nak ni, sebenarnya saya ambil daripada sini. Ni nampak ni. Kita dah habis ulang kaji bukan ulang kaji lah. Kita dah habis topik 20 koordinat geometri ni pada 30 hari bulan 8 sebulan yang lalu. Dan revision yang saya ambil bagi kat kamu malam tadi tu ambil daripada sini. Nampak ni? Daripada sini je. Dan saya pasti topik-topik yang kita dah belajar sebelum ni, ada tak sesiapa yang scan dan download latihan-latihan dalam ni? Dalam scan ni yang last muka surat tu. Ada tak? Guys, ada ke tak ada? Oi. Ada ke tak ada? Siapa yang ada? Angkat tangan. Angkat tangan. Ada tak? Ada tak ada? Astaghfirullahalazim. Seorang pun tak ada. Betul tak? Sebab tu korang tak familiar. Sebab tu kamu tak familiar. Alright. So saya ambil daripada sini. Okay. So nombor 4. Kita tengok soalan nombor 4. Okay. So sekarang ni soalan yang mentor dapat daripada YT tu. Yang teacher tu pun boleh dibuat untuk ulang kaji. Yang ini pun boleh dibuat sebagai ulang kaji. So ada 2. Bertindan-tindan nasib lah. Kalau buat 2-3 kali pun sebenarnya soalan matematik ni tak mengapa. Alright. Janji yang penting faham konsep. Okay, so kita tengok soalan nombor 4 ni. Dah bincang belum? Belum Saya dah bagi dah kan? Kamu cakap sama kan? So rasanya tak bincang lah. Diam semua. Hey guys, are you with me? Yes, sir. Yes, sir. Yang lain 2-3 orang je respon. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Pagi-pagi Jumaat ni saya malas lah nak ni. Malas nak apa? Malas nak maki-maki orang apa semua. Alright, so kita sambung. Nombor 4. Kita tengok soalan nombor 4. Okay, sure. Cartesian plane. Both the straight line are perpendicular to each other. So dia perpendicular. Buat siap-siap. Right angle punya simbol ni supaya kamu supaya tak lupa. State the value of Q. So Q ni adalah apa sebenarnya? Dia punya apa Q tu? Gradient. Okay, so gradient. So katakan ini M1. So ini M2. That means, okay, Q tu sama dengan M2. Alright. So M1 sama dengan berapa? 3. 3. Okay, M1 sama dengan 3. So M2 sama dengan Q. So dia suruh cari Q kan? So kita pun carilah gunakan formula M1 times M2 sama dengan negatif 1. So M1 tu 3 darab M2 sama dengan negatif 1. Therefore M2 sama dengan negatif 1/3. Alright? Faham? Boleh? Boleh. Apa pula? Saya silap. Ni patut M2 ni kita tukar dengan Q lah. Sorry. Macam tu. Supaya jelas. Q sama dengan negatif 1/3. Find the coordinate of F. Okay, saya nak tanya nak tanya method saja bukannya ni. Okay, Danish Razali. Danish Razali. Tidur ke apa ni? Kepala lutut betul lah. Method apa yang kita nak guna? Untuk mencari F. Kau dah jawab ke belum ni? Danish Razali.
Method apa? Saya tanya method. Bukan suruh cari jawapan pun. Bukan suruh cari koordinat dia. Saya tanya method saja. Method. Hai, keluar terus. Danish Razali. Astaghfirullahalazim. Hai. Danish Aiman. Danish Aiman. Yes, sir. Ha. Kita nak guna method apa ni untuk mencari koordinat F? Apalah yang korang belajar dekat koordinat geometri ni? Okey. Siapa yang tahu? Ifel Amani. Oh, Ifel Amani. Method apa kita nak guna ni? Oh, yo. Left terus. Wang asam. Masya Allah. Hasan. Oh, Hasan. Ya, saya. Okey, method apa kita nak guna? Kau biar betul, weh. Ya. Right. Kita ada persamaan dua garis lurus perpendicular to each other. Okey. Saya tanya method tu. Seorang pun tak tahu. Hasan, kau ni. Tadi saya tanya Hasan kan? Hasan. Ha. Tahu ke tak? Sorry, saya tak tahu. Ya betul kau ni. Ikhwan? Ikhwan Hazim. Ya, go. Ha, method apa kita nak guna ni? Tahu yo. Tak tahu juga. Mani? Oh, Mani. Yes, sir. Ha, ingat pun ke? Method apa kita nak guna ni? Tahu, sir. Ya astagfirullahalazim. Hai. Kau ni biar betul weh. Ha? Oi. Siapa yang tahu? Anyone? Kita nak guna apa? Ya, Yana. Kita equatekan equation tu macam Tak, saya tanya method lah. Bukan saya suruh kau selesaikan. simultaneous. Apa dia? Simultaneous. Simultaneous linear equation. Kalau tak tahu nak sebut simultaneous tu sebab susah kan. Tergeliat lidah. Jawa korang, Banjar. Apa lagi ada? Boyan ke? Ada sini Boyan ke? Ada tak keturunan Boyan? Nenek dia ke? Mak dia ke? Bapak dia ke? Alright. Apa ni? Sebutlah persamaan serentak. Simultaneous tu maksudnya serentak. Okay? So, kita boleh dua. Kalau linear equation ni kita boleh guna dua ni lah. Dua method. Sama ada apa sama ada elimination ataupun substitution. So tapi kat sini, alright, kita guna elimination pun tak apa. Tolak aje samaan ni kan. So y tolak y kosong. So 3x tolak negatif 1/3x. Dapat berapa? 3 tolak tambah 1/3. 3x tolak negatif x per 3. Okey, lepas tu tambah 4 tolak negatif 6. Kat situ. So dapat berapa tadi sampai jawab tu? 10/3. 10/3 ya? Okey, 10x per 3 tambah 10. Okey. Macam tu. Lepas tu kita bawa 10 ni ke sini. So kita dapat 10x per 3 sama dengan negatif 10. Okay, so ini kita boleh kita alih-alihkan lah. X sama dengan negatif 10 darab 3 bahagi 10. Okay, ini turun bawah, ini naik atas. So jadi macam ni.
So ini boleh cancel. X sama dengan negative 3. Okey, so ada yang berpuas hati. Betul tak sampai sini jawapan kita? Betul tak? Kenapa salah pula? Berani kamu salahkan saya? Sorry. Why Why kita tak dapat? Sebab apa? Pernah berlaku Memang terjadi kalau apa-apa soalan simultaneous equation ni, kadang-kadang dia cari satu nilai je. Y atau X kadang-kadang dia terlupa. Okay, so kita ambil lah mana-mana lah. Equation 1 ke equation 2 ni. Mana yang senang. Darab X dia negatif 3 tambah 4. So Y sama dengan 9. Negatif 9 tambah 4 sama dengan negatif 5. So titik dia F kat sini kita dapat negatif 3, negatif 5. Logik tak? Dua-dua negatif nilai dia. Logik tak? Logik. So logik so betul lah pengiraan saya tu secara asasnya. Sebab logik dia ada kat situ. Okey dah, nampak tak? Penyelesaian dia yang mana yang tak tahu kita guna. Kalau ada dua equation, kita boleh cari guna simultaneous equation. Untuk mencari. Saya nak tanya. Lepas dapat negatif 3 tu, kita boleh ganti mana-mana kan antara dua equation? Yes. Betul. Equation 1 boleh ganti. Equation 2 pun kita boleh gantikan nilai X tu. Tapi cari yang senang lah. Okay? Cari yang mudah bagi kamu lah. Yang mudah bagi kamu. Okay? Lagi ada soalan? Okay, kalau tak ada, kita pergi kepada soalan nombor 6. Kita tengok soalan nombor 6 ni. Okay, diagram 3 show a straight line AB which is perpendicular to the straight line CB at the point B. Dia perpendicular. AB perpendicular dengan CD. So ini right angle lah. And then the equation straight line CB. Okay, Y equal to 2X tolak 1. Find the coordinates of B. Find the coordinate of B. Macam mana ni? Apa dia beritahu? Perpendicular. Okay. So, kamu nak try ke? Nombor 6 ni nak try ke? Nak cuba? Guys. Nombor 6 ni kamu nak try ke? Kamu nak cuba? Sir, try yang cuba sama je. Itu apa maksud dia tu? Saya nak kita cuba. Suruh buat sendiri. Itulah maksud tersirat dia. Faham tak? Itu maksud tersirat dia. Ada duit. Okay guys. Maksudnya cubalah. First kena cari untuk mencari titik koordinat B ni, kamu kena cari dulu Y equals to MX tambah C. Untuk itulah garis lurus tu, AB tu. Kena cari persamaan garis lurus AB. Lepas tu macam tadilah buat simultaneous untuk mencari koordinat B. Tengok, dia ada kaitan. Lebih kurang sama je dengan soalan tadi. Nombor berapa tu? Nombor 4. Okey? Nombor 6 ni dia ubah je sikit. Nak tengok kamu boleh berfikir ke tak boleh fikir based on knowledge yang kamu dah belajar kat nombor 4 ni. Okey. Ni baru 72 orang Kuasam.
Oi, Kuama. Oi, Kuama. Baru masuk ke? Jebret kau. Kau ingat kau presiden, kau VIP lah, boleh masuk lambat. Oi, Kuama. Yes, sir. Apa hal kau masuk lambat? Sorry, sir. Ha? Oh, mentang-mentang kau dah presiden sekarang, officially presiden, kau boleh masuk lambat lah. Caca diva, VIP. Ha? Bukan, sir. Pergi. Apa dia? Bukan, sir. Habis tu yang kau masuk lambat, kenapa? Tak sengaja, sir. Apa, boleh tak sengaja Apa, siut je tak sengaja. Istilah tak sengaja ni, tak sengaja ni, istilah tak sengaja ni, bila kamu tak sedar tau. Benda yang, macam mana saya nak cakap benda yang kamu tahu berjadual, lepas tu kamu buat benda lain, buat benda lain yang lebih important sampai kamu terlupa masuk kelas, itu tak sengaja. Left meeting terus. Tak lah, sir, ada lagi. Oh, tahu pun kau ni. Kau tak sengaja sebab apa yang kau buat ni? Takkan pergi berak sampai setengah jam. Saya dah start kelas pukul 7.30, 7.35 tadi. Sambung terus. Dah kenapa kau ni, Amar? Kau sembahyang subuh ke tak sembahyang subuh ni? Sayang, sir. Habis tu? Terlelap tadi. Tu bukan tak sengaja, pandai. Itu terlelap. Beza tak sengaja dengan terlelap. Aduh, mak ai. Izinkan saya ke tandas. Pergi ke tandas. Sambil tu ni buat ni. Okey, jawapan dia titik B. Saya malas nak bincang. Saya bagi je jawapan. Ni soalan nombor 6 kan? Okey, titik B jawapan dia. Berapa dapat? Faris Hakimi, kau dapat tak? Siapa yang dah dapat? Ni lagi seorang ni. Siapa lambat ni? Danish lah. Banyak sangat lah Danish kelas ni. Danish. Tadi Danish. Danish siapa saya tanya? Tadi Danish Razali. Danish Azman. Oi, Danish Razak ke Danish Fauzan yang baru masuk ni? Danish Razak Danish Razak. Oi. Danish Razak. Saya dah masuk, sir. Okey, jawablah. Saya tanya bukan saya tahu sebab banyak sangat. Danish Fauzan baru masuk Dah lama dah, sir. Habis tu Danish siapa yang baru masuk ni? Jebret. Oh, Danish ni Ni siapa ni? Danish ni. Ni Danish ni. Siapa ni? Danish ni. Oh, Danish. Kau kenapa masuk lambat? Tak boleh buka mic ke? Mic tak detect. Habis tu kenapa kau masuk lambat? Tertidur juga. Alamak. Macam-macam lah. Okey, siapa yang dah dapat ni? Saya dapat 2, 3. Berapa? 2, 3. 2, 3. Yes, this is the answer 2, 3. First step, kena cari dulu dia punya equation AB. Betul buat simultaneous, baru dah dapat jawapan 2, 3 Right. Okay, so kita cari equation. Okay, masih ada masa lagi. Tengok nombor 8. Tengok nombor 8 ni. Tengok nombor 8. Alright, given a solution by scale drawing is not accepted. Triangle ABC
Given the area of triangle 28, 28 unit square, determine the value of K. Value of K. So tadi kita ada buat, tadi kita gunakan skill area juga untuk mencari ni. Tapi dia bagi point. And then cari area. But now dia bagi area and then cari point. Dia terbalik. Dia lebih kurang macam tu je. Dia pusing-pusing macam tu je. Kalau dia bagi point, suruh cari area. Kalau dia bagi area, suruh cari point. Go ahead, go start macam tu je Alright, so kat sini tak susah lah. Tapi 4 markah tau. Lepas tu dia cakap find the shortest distance from A to BC. A to BC. Okay. Shortest distance A to BC. Itu tak apa. Yang penting kita cari dulu determine value of K. Okay. Titik A ni. Berapa dia punya koordinat dia? Titik A. 05. 05. Okay. 05. Alright. Very good. Alright. 05. Alright. So kita dapat 28 equals to 1/2. Okay. Modulus. Kita nak mula dengan A lah kan. Kita A 05 23 negatif 4K. Kita ulang balik. 05. Okey, ingat lagi tak macam mana nak selesaikan area ni? Ingat lagi ke tak? Aduh. Bising. Ingat sir. Ingat sir. Ingat. Okey, buat. Cuba buat. So, berapa nilai K yang kamu dapat tu? Dan pastikan nilai K tu, kamu semak kedudukan point K tu. Logik ke tak logik? Itu je. Ni siapa pula ni yang baru masuk ni? Adib Helmi. Ya Allah, hai. Saya rasa saya tak pernah sebut nama Adib Helmi ni. Oh, Adib. Oh, Adib. Hai, saya pantang betul lah. Panggil 2-3 kali. Adib Helmi. Adib Helmi. Tengok lubang hidung. Dah keluar ni. Adib Helmi. Oh, Adib. Kenapa lambat? Oi, Adib. Sekejap maaf. Kenapa lambat? Tak dengar apa kamu cakap tu. Hai, Allah. Okey, dah dapat tak? Berapa nilai K? Guys, ada tak? Berapa nilai K yang kamu dapat? Nak bincang ke? Bila saya tanya, diam. Nak sir, nak. Dah lupa ke apa kau ni?
Seorang pun tak melekat apa yang saya ajar. Ha? Sampai dah lupa dah. Apa benda lah. So 28 sama dengan 28 darab dengan 2 lah. 2 ni terus darab dengan 28. Senang. Tak payah nak susah-susah. So sama dengan, okay, so ini kita darab yang biru ni, kita darab saja kita dapat 0 tambah 2K tolak 20. Okay, manakala yang merah ni semuanya tolak. Tolak 10 tolak negatif 12. Lepas tu tolak 0. Dan jangan lupa letak modulus. And then 28 darab 2 berapa? 56. Betul tak? 56. Betul. Okay, so 2K modulus 2K. Ada lagi tak ada? 2K. So 2K. Lepas tu 20 negatif 20 tolak 10 tambah 12. Dapat berapa? 30 tolak 12 dapat berapa? Okay, 18. So kita dapat yang ini. So konflik dia macam ni. Bila kita buka modulus, kita akan dapat apa? Plus minus. Plus minus 50, 56. Tapi bukan bermaksud kita tak boleh bahagi tau. Kita boleh bahagi. Right? So dapat K tolak 9 sama dengan 50 plus minus 56 bagi 2 dapat berapa? 28. 28. Okay, 28 balik. Alright. So dekat sini ada dua nilai. Ada plus minus kan? K minus 9 equal to plus positive 28 and K minus 9 equals to negative 28. So, K sama dengan 28 tolak 9 sama dengan 19. Positif 19. Yang ni pula K sama dengan negatif 28 tambah 9 dan kita dapat K sama dengan negatif 19. Ada dua jawapan. Okay, ada dua jawapan. Irfan Hakim. Yes, sir. Irfan Hakim. Yes, saya. So agak-agak K yang mana satu yang kamu menjadi pilihan hati ni? Sekejap. Nak tengah fikir jap. Boleh lutut kau lah. Itu pun nak kena fikir pula. Auni! Wan Muhammad Afifuddin. Ya Wan. 1, 2, 3. Apa jawapan kamu? 5, 6, 7. Jawapan saya negatif 19. Kenapa negatif 19? Sebab dia dekat tempat negatif. Yes, K ni pada negative area. So sebab tu saya cakap tadi kamu kena bijak pilih. Sebab dia ada modulus. Okay, modulus. Okay. Siapa yang buat ada siapa yang dia buat dia tak letak plus minus? Ada tak? Kamu tak letak plus minus? Ya, Faris. Apa soalan? Tanya apa? Faris. So, jadi kalau dalam exam tak letak modulus tu jadi kira salah terus Bukan. Bila kamu tak letak modulus, kamu akan dapat nilai K tu sama dengan 19. Faham tak? Kamu akan dapat 19. So, takkan K kamu positif 19 sedangkan dia berada di area negatif. Bukannya salah. Dia tak salah, tak ada masalah sebenarnya. Tapi tengoklah kesan dia. Jawapan akhir kamu salah lah. Ya, Islah. Apa citau? Bukan 28 tambah 9 ke? Mana? Dekat K nombor 1 tu. Negatif 9 pindah belakang. Silap saya. Berapa tu? Tambah kan? Tambah 9 jadi 37. Okay. Thank you. Okay. Takkanlah 37. K 37. Kalau kamu tak buat plus minus ni, nanti K kamu dapat 37. Lepas tu kamu dengan confidentnya tak payah check. K sama 37. Kalau bersemuka tu, dahi tu dah kena tepuk dengan saya.
Saya jenis kalau lelaki kan, saya suka kalau lelaki lah, hukuman saya ini dulu bukan sekarang. Sekarang saya ni lebih suci lah kan. Kalau dulu lelaki kalau buat silap macam ni, benda senang macam ni buat silap, saya pulas dia punya ni dada dia tu. Saya pulas pusing, bius, saya panggil bius. Bayangkan kena pulas dengan badan-badan dia pun berpusing juga. Bayangkan macam tu. Kalau perempuan pula, benda senang macam ni buat silap, tahu tak apa tu? Saya buat. Saya tarik tudung dia. Wah, biasanya kalau bila nak tarik tudung ni, perempuan dia akan pegang lah dia punya depan tu. Supaya yang depan dia tu, yang tajam tu kan. Supaya yang tajam tu tak ternilah kan, rosak. Kalau tidak nanti terpaksa dia tiup atas balik kan. Nak tajamkan dia. Sekejap. Masuk. Okey. Saya tarik tudung dia dari belakang. Habis tu nak cubit tak boleh, nak cubit lengan pun tak boleh. Nanti cakap mengganggu privacy lah, sex harassment lah, apalah semua kan. So saya tarik tudung. Macam ni kepala. Ini kepala badan. Lah, kalau benda yang senang lah, kalau benda susah tak adalah, saya faham lah kan. Dia susah. Okay, so sekarang kita nak cari pula yang kedua. Hands. Okay, hands. Find the shortest distance from A to BC. So kita nak cari shortest. Shortest apa tu? Shortest distance dari titik A, okay, dari titik A ni ke yang melalui ni sepanjang titik BC ni. So mustahil lah. Ini mestilah paling panjang kan? Ini paling panjang, ini pun panjang juga. So apa definisi yang kita boleh buat? Okay, sepanjang ni kamu dah tengok kan? Dah tengok ni. Alright. Dah tengok ni. Kan? Agak-agak kan? Mana garisan yang paling terpendek sekali sepanjang ni? Siapa yang boleh beritahu? Guys? Siapa boleh beritahu? Any idea macam mana kita nak cari dia? Guys? Macam mana? Tahu ke tak? Garisan AB tu rasa. Okey, Dennis cakap bila dia jatuh. Jatuh Kau ingat ni apa? Jatuh cinta ke apa? Okey, bila dia jatuh 90 degree. Yes, very good. Bila kamu buat yang pasal skru ni 90 darjah. So this is what we call the shortest. Okay, shortest distance. Salah 90 darjah tu, the shortest distance. Okay, walaupun dia 91, dia bukan 91 darjah kan. Dekat sini tu 91, itu bukan the shortest. Dia mesti exactly 90 degrees. So, macam mana kita nak cari? Formula apa yang kita nak cari? Guys, so formula apa yang kita nak cari ni? Kan? So macam mana tu kita nak cari tu? Macam mana tu Macam mana tu? Siapa boleh bagi idea? 4 markah ni. Macam mana kita nak cari? Kita ada area segitiga tu. Right? Okay, so area kita bolehlah cari segitiga dia kan? Okay, ini dianggap sebagai H lah. The shortest distance tu kita anggap dia punya height dia. Okay. Kemudian BC tu adalah dia punya apa? Dia punya length. Length. Ataupun width kan? Base. Sorry. Base. Base. Dia punya base. Baseline. Baseline. Okay, B lah. Right? B. So, kita nak cari formula segitiga, samalah. 28 sama dengan setengah darab height darab B. Okay, height yang kita nak cari. Height tu yang kita nak cari.
B ni, macam mana kita nak cari B? Isu dia sekarang ni. Macam mana kita nak cari B? Siapa boleh bagi idea? Anyone? Absah. Oh, Absah. Macam mana kita nak cari B? Oh, Absah. Ina soleh. Ina sonai. Ingat perungge. Ayo. Apa yang kau cakap tu? My problem pula. Kau pandai ada-ada je. Okey, Aisyah Mahira. Oh, Aisyah. Okey, macam mana kita nak cari B? Alia Izzati? Yes, sir. Macam mana kita nak cari B tu? Tengok gambar rajah tu. Macam mana cari B? Tak ada idea juga. Okay. Alright. Kita ada 2 titik. Okay. Kita ada 2 titik. So, dengan 2 titik ni kita boleh cari apa? Dia punya berguna formula jarak. Bagus soalan ni. So, kita nak cari formula jarak. So, 28 sama dengan 1/2. Okey, darab H, darab B ni kita ambil. Kita ambil satu. Ini stiker ni buat apa? Okey. Okey, ambil stiker ni. Alright, so untuk mencari B. Alright, mencari B. Alright, kita gunalah formula jarak. Okey. BC kan? BC 2 tambah negatif 4 squared tambah 2, 3. 3 tambah 2. 2 tolak ke tambah, guys? Guys, formula jarak tu saya dah lupa lah. Tambah ke tolak? Macam mana tu? Formula jarak, guys. Tambah ke tolak? Tolak. 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 Lepas tu 3 tolak negatif 19 bracket squared. Lepas tu ada square root. Macam ni. So, berapa nilai B? Tolong kirakan untuk saya. Berapa nilai B? Tolong kira berapa nilai B yang kamu dapat. So, kamu akan dapat square root 6 squared tambah 19 campur 3, 21 squared. Square root. Macam tu. Okay. So, tolong cari. Ni, berapa ni point? Ambil 3 tempat perpuluhan. 21.84. Kosong. 21.84. Kosong kan? Okay. So, 21.84. Ambil yang tu je lah. 1.84 kosong Kenapa? Okay. So kita letaklah dekat sini. 21.840. Alright. So H sama dengan 2 ni darabkan dengan 28. Lepas tu ini turun ke bawah. So, bagi 21.840. Okey, berapa nilai H yang terpendek sekali di dunia? Berapa? Bukan sepatutnya 22 ke, sir? Kenapa 22? Apa yang 22? 19 tambah 3. 3 tolak negatif 19 dapat 22.
Oh, 22 eh? Okey, 22. Alright. So berapa ni? 22.803. 04. 804. So 804. 22.804. Okey. So berapa jawapan dia? Itulah jawapan dia. H tu jarak terpendek dia. Boleh tak? Guys, boleh ke? Boleh. Ah. Boleh sih. Okey, ada soalan? Ada soalan tak? Do you have any question so far? Ya, Ina. Ina soalan Ini pergi Tak ada soalan. tak ada. Faham dia cakap Tamil Okey. Soalan nombor kita cari soalan yang locus boleh tak? Soalan locus. Ini nombor 9. Ni soalan locus ni rasanya ni. Okey, kita tengok nombor 9. A point P moves such that its distance from M is distant from the line X. -3. Equal to -3. Find the equation of locus P. Macam mana tu? Okay, guys. So, kalau kamu confused, lukislah diagram dia. Alright? Lukis diagram dia. Okay. M20. M20. 2. Okay, so sini M. 20. Okay, lepas tu line X equidistant from the line X equals to -3. Line X equals to -3. Okay? X -3. Jaraknya dari garisan X sama dengan -3. So, X sama dengan -3. So, ini adalah X -3. So, ini adalah line yang mana X sama dengan -3. Okay? And then, find the equation of P. P moves such that its distance from M equal to distance from the line X equals to -3. So, move such that its distance from M equal to -3. Okay? So, macam mana tu kita nak buat tu? Okay? So, macam mana tu? Agak-agak M tu dia terletak dekat mana? M tu. So, maksudnya kat sini, so M tu mungkin terletak ni 2. So, M tu mungkin letak kat sini lah. Okay, ini adalah locus P. Yang biru tu adalah locus P. So, kita nak cari equation of locus tu. Yang mana, katakan titik P tu dekat sini, alright, X, Y. Ini titik P tu. Okay. So, macam mana? Kita nak cari. Alright. So, ini -3, 0. Titik ni adalah yang terlibat adalah -3, 0. Okay. Dan M tu 2, 0. So, kalau disebabkan dia equal. Okay. Equal. So, that means. Okay. So, kita buatlah equation of locus. Okay. Equation of locus dia. Square root. Okay. So, X tolak. Kita untuk titik M tu titik M tu X tolak 2 kuasa 2 tambah Y tolak 0 kuasa 2.
sama jaraknya dengan yang negatif 3 ni, yang ini. So, X tolak negatif 3 kuasa 2 and then tambah Y tolak kosong kuasa 2. Macam tu. Right, square root tu boleh kita ni tak? Boleh kita terminate tak? Boleh tak kita terminate? Boleh. Y tolak kosong. Macam mana pula Y tolak kosong? Y tolak Y. Y tolak kosong. Y tolak kosong Sekejap Y tolak kosong. X tolak 2. Lepas tu X tolak negatif 3. Lepas tu Y tolak kosong. Betul lah ni. Alright. So sebabkan dua-dua ni ada apa? Ada square root kan. So kita boleh cancel. So kita X tolak 2 kuasa 2. And then tambah Y kuasa 2 sama dengan X tambah 3 kuasa 2 tambah Y squared. Y squared. Kejap sama jarak P equals such that ni 2XY. So kejap. A point P move such that its distance from M is equal its distance from the line X equals to negative 3. The line X equals to negative 3 The line X equals to negative 3. Equal distance. X equal negative 3. Find the equation of locus of P. So, X kuasa 2. Sama distance. Y the point bergerak dengan keadaan jaraknya dari M. M sama jaraknya dari garisan X sama dengan negatif 3. Sama jaraknya. Sama jaraknya. So, negatif 3. Okay, sama jaraknya negatif 3. So, X tolak negatif 3. Lepas tu, Y. Kejap guys. Kemudian, lepas tu, kalau macam ni, negatif 3. Jaraknya negatif 3. So, negatif 3. Y. So, Y ni. Okay, so, locus yang kita hasilkan tu sebenarnya, alright, bukan yang ini sorry bukan yang ini. Locus dia adalah dalam bentuk bulatan. Okay, dalam bentuk bulatan. Dia macam ni. Okay, so ini adalah locus of P. So locus of P tu, okay, jarak dia negatif 3. Kalau kita ambil kat sini, sebenarnya ini bukan kosong tapi dia adalah Y. Alright, dia adalah Y, bukannya negatif 3. So that means so sini Y tolak Y lah. Y tolak Y kuasa 2. So ini kita dapat kosong. Faham tak? Okay. Kalau yang saya kira tadi Y tolak kosong tu, itu yang itu betul. Kalau dia punya locus dia macam garis lurus macam ni. Tapi untuk yang ini, jarak M ni adalah sama dengan pada titik X sama dengan negatif 3. So, dia akan menghasilkan satu garis bulatan lah. So, ini jawapan dia.
So kamu kembangkanlah. Okay, so cari berapa dia punya jawapan dia. Kembangkan dan cari jawapan dia. Okay. Boleh tak? Boleh. Nah guys. Okay. So ada perubahan yang dekat sini ni. Dia tolak Y. Kenapa tolak Y? Okay, sebab sepanjang titik ni. Okay, sepanjang titik bulatan ni dia adalah negatif 3Y. So kita ambil contoh dia dekat sini. So negatif 3Y lah. Senang. Sebab yang lain-lain tu kita tak tahu titik dia berapa kan. Okay. Okay, ada soalan tak? Guys, ada soalan tak? Saya tak faham yang baik Y tadi tu. Y tu sebab, okay. Di sini a point P moves such that is distant from M. From M ni, okay, is equal to its distance from line X sama dengan negatif 3. So sebenarnya jarak dia yang ini. Okay, kita ambil negatif 3 ni sebagai satu titik dan Y tu sebenarnya negatif 3 dan Y tu kita tak tahu sebab kalau P tu dekat sini, so berapa jarak dia? Kita tak tahu. Okay? Kita tak tahu. Kalau titik dia P dekat sini maksudnya X, Y. Sini pun X, Y. Tapi sebabkan kita tahu nilai dia dekat sini negatif 3. Lepas tu Y kita tak tahu. Kita ambil lah Y. Itu salah satu punca dia lah. Sebab dia. Faham? Faham Ustaz, terima kasih. Boleh okay. Right, so soalan ni nampak macam senang je kan? Tapi sebenarnya dia tricky. Inilah pattern soalan trial SPM as well as SPM sebenarnya. Dia ada agak tricky walaupun nampak senang. Okay, so banyak latihan dalam ni sampai 35 ni. 35 soalan. Okay, so kamu boleh buat. Okay, untuk yang ni nanti boleh try dan kita akan sambung ulang kaji koordinat geometri ni pada hari kelas hari Isnin nanti minggu depan. Boleh? Okay, so sebelum saya terlupa ni boleh isi ni tolong isi kehadiran pada ruangan chat tu. Ambil masa sikit 2 minit masa kamu untuk isi borang kehadiran tu. Okay. Tolong isi borang kehadiran. Okay, dah isi belum? Guys. Dah isi ke belum? Dah sir. Dengar, Oh, sir. lepas tu saya ada tanya kan. Apa penambahbaikan kan? Betul tak? Betul. Last sekali. Ada tak saya tanya pasal penambahbaikan tu? Dapat tak? Ada. Okay. So, kalau kamu boleh bagi respon pada soalan saya tu, kamu bagilah sebagai penambahbaikan untuk saya punya ni lah, pengajaran kan. Mungkin saya tak tahu. Mungkin saya okey dah ke apa ke. Right? So ambil masa 2 minit untuk kamu fikir, untuk isi dan fikir jawapan-jawapan respon daripada kamu tu. Okay? Alright. Mungkin buat game. Oh, tak ada cikgu. Slowkan mengajar sikit. Oh, slowkan mengajar sikit. Macam-macam. Lepas tu ada yang cakap yang 30 minit tu buat petang. Oh, petang. Petang saya ni main tenis. Saya riadah petang tu ke berapa tu? Kamu nak ni. Berapa cadangan kamu tu? Dah isi belum guys?
Sudah, sir. Okey, so mana yang dah tu? Okey, so kita tamatkan kelas kita dengan tasbih kifarah dan surah Tu'ah. Semoga pembelajaran kita mendapat hikmah dan keberkatan dari Allah SWT. And then kamu boleh left. Okay, sorry ambil masa kamu 7 minit ni. Alright, thank you guys. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay, Sir. welcome. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Alright. Thank you, sir. Bye, sir. Okay, thank you. Thank you, sir. Alright. Assalamualaikum. Sir, maaf dah lambat. Salam. Assalamualaikum. Thank you, sir. Assalamualaikum. Salam. Thank you. Thank you. Azwar, tidur ke apa?